Kita nak mula sambung perbincangan berkaitan dengan hadis yang kita baca daripada kitab kita. Okey, sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, Riyadhus Salihin, kitab kita iaitu Riyadhus Salihin, bermaksud taman orang soleh. Alhamdulillah, sekarang ni muka buku dah capai 5.2k, 5,000 lebih yang hadir, campur di TikTok 3,000, 5, 6, 7, 8. Campur ni dalam 9,000. Jom, seperti biasa target kehadiran kita lebih daripada 10,000 yang hadir ketika live dalam majlis ilmu. Jadi semua ya, Panglima Perang. Istilah Panglima Perang glamour kan sekarang. Bukan sekarang, daripada sebelum PRN hari tu. So, Panglima Perang sekalian, perang majlis ilmu fisabilillah. Ada yang Panglima bahagian emoji, ada Panglima Perang bahagian komen, ada bahagian share link, ada bahagian kuan-kuannya share pada 3. Mungkin boleh share dalam 3 grup WhatsApp. Gitu. Ataupun dalam grup Telegram ke, dalam FB ke, dalam TikTok ke. Ustazah, saya nak soalan tapi saya okey, ada nak tanya soalan tapi dia sebesalah lah nak tanya, lepas tu dia buat muka sedih, macam tu. Okey, moga bergembira, moga kuat ya yang tengah sedih. Doakan Ustazah, doakan saya jumpa jodoh yang soleh. Masya Allah, sahabat-sahabat yang mata Allah sekalian, Alhamdulillah, kalau siapa yang berdoa, saya tanya sikit ni kan, awak berdoa tak nak dapat suami soleh? Doa sungguh-sungguh tak? Awak nak kahwin tak? Nak, Masya Allah, takut-takut. Sebab yang sebelah awak tu dah ada orang, yang ni pun dah ada. Ke Syikin dah ada? Dia rahsia. Tak, saya rasa ni, kamu pula kawan-kawan kena tolong cari untuk kawan-kawan. Betul tak? Yelah tu, awak dah cuba ke? Kan? Sebab saya masa belajar dulu, saya tolong cari tak untuk kawan-kawan saya. Saya jadi orang tengah untuk kawan saya. Sebab ada yang pemalu. Saya jadi orang tengah, maksudnya saya ni mewakili kawan perempuan saya. Pergi bertanya kepada si lelaki. Sebab ada orang lelaki dia pemalu. Dia takkan mula dulu. So lelaki rare macam tu, kena ada perempuan rare. Tak ada masalah kalau perempuan yang mulakan, tetapi kena cara yang betul, kena guna orang tengah. Jangan pergi tanya direct, awak dah berpunya belum? Belum. Saya nak boleh? Tak boleh gitu. Subhanallah. Sebab zaman sekarang terlalu berani sangat tanya direct terbuka. Sebab memang nak mulakan satu hubungan ni, dia kena ada kaedah dia, ada cara dia supaya permulaannya tu baik. Jadi sahabat-sahabat, kalau siapa yang pemalu tu, gunakan orang tengah. Tapi saya tak sempatlah nak jadi orang tengah. Kalau saya jadi orang tengah, habislah saya tak ceramah. Tapi staff-staff ni gunakan saya tau. Bukan ada yang mesej saya, dan ada je yang saya kenen-kenenkan. Ada yang staff lelaki ada mesej, dia akan jumpa saya dengan ustaz. Ustazah, boleh tak tolong tanyakan sekian-sekian, dia dah berpunya belum? Tapi ada staff kita ni yang walaupun perempuan, contoh umur 24 kan, saya tanya, saya jadi wakil tanya, tapi tahu apa jawapan? Dia kata, Ustazah, saya bukan tak fikir, tapi paling awal pun saya nak nikah umur 27, dia kata. Ada yang macam tu. Saya kata, kenapa? Macam ni, saya nak lepaskan semua adik-adik saya dulu. Adik-adik saya semua plan nak nikah awal. So, biarlah saya terakhir. Ya Allah, baiknya. Kenapa awak terakhir? Sebab biar saya uruskan mereka, dan saya masih lagi nak teman mak ayah. Saya nak teman mak ayah, saya nak beri dulu masa yang terbaik. Dan dia kata, Ustazah, bukan tak ada orang yang Minang, tak ada orang yang ni. Saya pun kata, awak tak risau ke nanti umur 27 kan? Kan biasa risau macam tu kan? Dia kata, tak ada Ustazah, saya tak risau apa-apa. Tapi fokus saya mak ayah, dan saya nak lepaskan pada adik-adik saya. Sebab adik-adik saya semua plan nak nikah awal. Dia orang semua dah ada. Macam tu. Jadi subhanallah, saya ni bila sampaikan pada pihak lelaki, tak tahu lelaki sanggup tunggu ke tak. Mau 4 tahun lagi nak tunggu kan. Tapi wallahualam. Jadi begitulah. Ada yang memang fikirkan mak ayah sama juga dengan yang lelaki. Saya pernah tanya juga yang lelaki, bila perempuan yang bertanya, ada yang jawapan yang sama. Saya kata, serius? Tapi mak ayah mesti nak tengok kamu kahwin kan? Betul, mak ayah saya memang nak tengok. Tapi saya pun ada keinginan utama saya sekarang nak gembirakan, nak bahagiakan mak ayah.
Saya nak usahakan beli kereta, sekarang baru ada motor dan saya nak bawa mak ayah jalan-jalan dulu. Sebab saya rasa saya tak boleh buat yang sama kalau saya dah kahwin, saya ada isteri, saya ada keluarga belah isteri. Masya Allah, Allahu Akbar. Dan tak ada masalah pun kalau kita nak utamakan nak nikah dulu. Jadi dua-dua. So saya bagi tahu memang ada mereka yang memang plan nak kahwin lambat. Ada yang plan kahwin awal. Dua-dua pun baik sebenarnya. Baik, sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, kita akan pergi kepada hadis yang keberapa? Ingat tak? Hari ini majlis ilmu siri yang ke-369. Hari Selasa 5 Safar. Hari ini 5 Safar 1445 Hijrah. Bersamaan 22 bulan 8 2023. Masya Allah. Kena ingat sebulan lagi. Ada satu tarikh yang penting sangat. Harap semua orang mengingati tarikh tersebut. Iaitu jatuh pada 22 bulan 9 1983. Lahirlah seorang wanita yang anda sedang pandang sekarang, yang anda sedang tengok sekarang. Itulah tarikh hari lahirnya, 22 hari bulan 9 1983. So umurnya dah masuk 40 tahun sebulan lagi. Sekarang masih 39 ya. Jadi ingat betul-betul tarikh tu. Anda dah boleh buat persiapan daripada sekarang. Apa-apalah persiapan. Boleh dah nak pergi ke kedai emas, nak pilih mana-mana cincin ke gelang ke kan, dah boleh dah. Boleh juga pergilah mana-mana, dah boleh post, target post bila macam tu, ataupun nak buat surprise ke kan, dah boleh plan-plan dah. Kalau semua ni ada lebih kurang 10,000 ni, seronok juga kan. Gitu. Jadi sahabat-sahabat, jatuh 22 pula hari ni kan, tu yang saya ingat. Tapi sebenarnya tuan-puan sekalian, tak ada, saya bukan mendambakan hadiah, paling utama doa. Saya gurau tadi pasal hadiah, tapi kalau bagi betul-betul alhamdulillah. Saya selalu dapat hadiah, tetapi saya manfaatkan. Alhamdulillah kali ni mana-mana orang bagi hadiah, saya terus manfaatkan, sama ada saya guna ataupun saya berikan. Nanti orang terasa. Kebanyakannya saya guna dulu, saya ambil dulu sebab niat orang tu untuk saya guna. Contoh sejadah, saya guna sekali sebab sejadah banyak. Lepas tu ramai yang bagi sejadah, ramai yang bagi telekong. Telekong pun sama, saya akan guna sebab itulah yang guru cakap kat saya. Dia kata, Ustazah, hadiah orang bagi, Ustazah guna sekali. Lepas tu Ustazah bagilah. Kan sekali tu kan tak hilang bau lagi. Ustazah bagilah, kan selalu kamu dapat harta rampasan kan. Bukan rampasan, maksudnya hadiah. Saya bagilah pada tim. Sebab saya tak boleh buat semua ni tanpa tim. Jadi saya tahu sebenarnya orang bagi hadiah pada saya untuk menghargai tim. Tim ada lebih kurang 200 orang. So sebab itulah saya akan guna dulu sekejap, lepas tu saya bagi. Dan saya bantu, saya share tu supaya saya nak membantu perniagaan. Jadi sahabat-sahabat, yang penting doa. Saya tahu doa itulah yang paling mahal dan berharga. Cuma saya nak bagi tahu, kami dah buat persiapan dah. Bukan untuk sambut. Kalau boleh tahun ni Ustazah tak nak sambut-sambut. Bukan untuk sambut. Sebenarnya kalau bila sampai hari lahir saya, kita yang nak beri lebih. Macam-macam kita beri. Macam tahun lepas kita ada beri umrah, kita ada beri pada percutian, kita beri banyak hadiah. Sebenarnya saya yang nak memberi. Macam itulah istilahnya. Jadi sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, hari ini kita akan baca lagi sekali hadis. Hadis yang ke-7 dalam bab, kamu tak tulis bab berapa? Bab 16. Hadis yang ke-7 daripada bab ke-16. Awak kena sebut bab itu apa dia. Saya akan sebut macam tu. Hadis yang ke-7 daripada bab 16, iaitu sunnah, memelihara sunnah dan adab-adabnya. Dan ia merupakan hadis yang ke-162. Sahabat-sahabat semua, kita akan dengar lagi sekali hadis ini. Hadis ini sangat mendalam maksudnya, dan ia adalah satu metafora ataupun tamsilan. Tamsilan yang Nabi SAW bagi. Tamsilan ni bahasa Arab, maksud dia contoh. Metafora ni kalau dalam bahasa mudah faham, kiasan. Metafora ni kiasan yang Nabi beri dalam hadis ini. Baik, kita tengok sama-sama. Sebab pada minggu lepas kita dah baca matan hadis ni. So hari ini kita hanya baca terjemahan.
Nabi SAW bersabda, perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah utuskanku dengan membawanya adalah seperti hujan yang lebat yang turun mengenai tanah. Di antara tanah itu ada jenis yang dapat menyerap air sehingga dapat menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rumputan dan rumput yang banyak. Dan di antaranya ada tanah yang keras selalu menahan air sehingga dapat diminum oleh manusia, memberi minum haiwan ternakan dan untuk menyiram tanaman. Dan yang lain ada permukaan tanah yang berbentuk lembah yang tidak dapat menahan air dan juga tidak dapat menumbuhkan tanaman. Perumpamaan itu adalah seperti orang yang faham agama Allah dan dapat memanfaatkan apa yang aku diutus dengannya. Dia mempelajari dan mengajarkannya. Dan juga perumpamaan orang yang tidak mengangkat darjat dan tidak menerima hidayah Allah dengan apa yang aku diutus dengannya. Berkata Abu Abdullah, Ishaq berkata, dan di antara jenis tanah itu ada yang berbentuk lembah yang dapat menampung air hingga penuh, dan di antaranya ada padang Sahara yang datar. Allahu Akbar. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, hadis Nabi ini, Nabi beri 3 perumpamaan. Nabi sebut sesungguhnya perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah utuskanku, Nabi kata. Perumpamaan, petunjuk, hidayah dan ilmu yang Allah utuskan aku untuk menyampaikan seumpama seperti air hujan yang turun. Okay, first Nabi bagi kita metafora, kiasan. Apa yang Nabi bawa? Petunjuk dan ilmu. Ibarat seperti air hujan. Okey, air hujan yang turun. Kemudian Nabi SAW menyambung lagi. Bila air hujan turun, kita tahu air hujan ini akan mengenai tanah. Nabi kata, ada yang tanah itu ada jenis yang dapat menyerap air. Bila hujan turun, dia jatuh kepada tanah yang dapat menyerap air. Bila tanah itu menyerap air, maka tumbuhlah tumbuhan dan juga rumput. Maksudnya tanah ini sangat subur. Bila turun air, dia pun mula mengeluarkan hasil, kan, pokok, rumput, dikeluarkan hasil yang subur. Kemudian Nabi sebut golongan yang kedua, iaitu ada juga mengenai tanah yang kering. Lalu tanah yang kering itu mengumpulkan air, menakung air, mampu menakung air, sahabat-sahabat. Lalu air yang bertakung itu boleh beri manfaat sebagai sumber makan, sumber minum dan sumber juga untuk menyiram tanaman. Okey, kemudian yang ketiga Nabi beri perumpamaan, dan terdapat yang golongan yang ketiga yang mana dia bukan daripada kedua-duanya. Dia juga bukan tanah yang subur dan dia juga bukan juga tempat boleh menakung air. Ibarat seperti padang Sahara. Kalau kita tengok padang Sahara, pokok tak ada, daun tak ada, rumput tak ada. Dia menakung air tak? Takung air pun tidak. Dia tak boleh menakung air. Maksudnya, dia menyerap air tapi tak subur. Dan dia tak menakung air untuk menjadi lembah, untuk menjadi tempat untuk macam empangan yang dibina. Kan? Cuba kita tengok empangan terbesar di Malaysia, empangan apa? Cuba kamu tengok. Apakah empangan? Cuba cari fakta jap. Empangan terbesar di Malaysia. Jadi sahabat-sahabat, sekarang muhasabah diri. Kita di golongan yang mana? Ketika sampai kepada kita petunjuk ataupun sampai kepada kita, Masya Allah, empangan kenyek. Bangga pula saya empangan kenyek. Hari itu, sekejap, saya kena cari. Macam mana? Kejap. Mesti ada ni. Hijau. Sabar kejap. Buat bertenang, buat mengucap. Zikir dulu. Saya nak tunjuk. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika.
Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Subhanallah, Allahu Akbar. Okey, contoh ni, nampak tak? Cantik kan? Ini sebenarnya dikenyir. Ada banyak lagi saya nak share hari ni. Saya simpan-simpan. Dalam 3 bulan lepas saya balik. Lepas tu saya kawan Terengganu. Nampak tak air dia hijau? Cantik kan? Lepas tu subhanallah, pemandangan di sana memang luar biasa. Cantik sangat. Lepas tu dah banyak perubahan tau. Dah banyak perubahan yang berlaku di Kenyir ni. Lepas tu saya ada jambatan yang boleh melalui. Lepas tu ada banyak. Betul, nak bangunkan sebenarnya bukan senang. Empangan Kenyir ni empangan terbesar di Malaysia. Sebab hadis Nabi sebut, bayangan umpama golongan yang kedua, dia adalah tanah yang kering dan dia boleh menampung air. Jadi golongan yang kedua ni, golongan yang pertama, ada orang bila dapat petunjuk, dia dapat ilmu, lepas tu ilmu tu terus menyerap pada dirinya, dia terus dapat beramal dan terus dapat memberi manfaat kepada orang lain. Dia terus bagi kebaikan. Bila dapat ilmu, dia belajar tentang lemah lembut contohnya. Dia cepat respon. Dia cepat nak berubah jadi lemah lembut. Ibarat seperti itulah. Ada orang dapat ilmu, lepas tu dia pun dapat dan dia cepat nak sampaikan, nak berkongsi. Saya nak share ni lah. Baru saya tahulah rupanya. Dia macam segera. Sahabat Nabi ada yang macam tu. Bila dapat je, dia bersegera nak menyampaikan. Bersegera perbaiki diri. Bersegera untuk beri manfaat, kebaikan untuk orang sekeliling. Ada golongan kedua Nabi sebut. Mereka yang mendapat petunjuk dan mendapat ilmu, dia umpama seperti tanah yang gersang yang boleh menampung air. Ibarat seperti kawasan Tasik Kenyir ni. Tasik Kenyir ni asalnya adalah kawasan tanah lah. Dia bukan ada air. Tetapi bila dikaji, tanah itu boleh menampung air. Maksudnya, akhirnya ditutup. Dia ditutup. Faham tak? Dia tutup sekeliling dia. Lepas tu bila hujan turun, kemudian dia menampung air. Akhirnya jadi empangan, boleh menghasilkan tenaga elektrik. Bukan semua tanah yang ada sifat begitu, yang boleh menakung air. Kebaikannya tanah sifatnya apa? Menyerap. So ada manusia yang kedua Nabi kata, iaitu mereka yang apabila menerima petunjuk dan menerima ilmu, dia menampung, dia menakung ilmu dan petunjuk. Boleh jadi dia lambat sikit untuk dirinya, tapi dia lebih kepada memberi manfaat kepada orang lain. Dia beri manfaat pada orang lain. Dia baca, dia share. Boleh jadi orang yang kedua, ketiga, keempat tu yang beramal dulu. Dia belum beramal lagi. Tapi sebab apa? Dia seseorang yang sangat suka memberi manfaat kepada orang lain. Masya Allah. Jadi sahabat-sahabat, tapi jangan jadi golongan yang ketiga Nabi kata. Iaitu golongan yang mana, golongan yang ketiga ini, iaitu golongan yang mana dia tidak keduanya. Dia tidak menyerap dan tidak subur. Dan dia juga tidak menakung air. Kita baca sikit pasal empangan Kenyir. Empangan Kenyir atau stesen kuasa Sultan Mahmud adalah sebuah empangan hidroelektrik utama di Malaysia. Terletak di Negeri Terengganu. Ia dibina melintasi Sungai Terengganu lebih kurang 50 km ke barat laut Kuala Terengganu. Binaan ini menghasilkan sebuah tasik yang besar dikenali sebagai Tasik Kenyir. Okey, kita tengok. Pembinaannya dimulakan pada 1978. Bayangkan ya. Dan siap pada tahun 1986. Berapa lama tu? 9 tahun. Bayangkan 9 tahun. Proses nak siap. Bukan sekejap.
Empangan ini memulakan operasi pada tahun 1987 dan dirasmikan oleh Sultan Terengganu almarhum Sultan Mahmud Al-Muqtafi Bilasha. Okey, tinggi air dia kedalaman 150 meter daripada tapak ke puncak. Lepas tu isi padu 15.20 juta. 15.20 juta. Kita tengok lagi. Takungan luas permukaan adalah 370 km persegi. 370 km persegi ni, ya Allah, besarnya. Kalau daripada Seremban ni nak menuju ke, dia kira keliling, faham tak? Maksudnya keliling Tasik tu 370 km persegi. Okey. Kawasan tadahan 2,600 km persegi. Masya Allah, besarnya. Okey. Rumah jawatan Okey, Fatah. Empangan Kenyir adalah empangan terbesar di semenanjung Malaysia kini. Tasik Kenyir ada tasik paling luas dengan isi padu terbesar di semenanjung Malaysia. Sebab itu, takungan air pada Tasik Kenyir ni, dia menjadi bekalan air ke Negeri Terengganu dan negeri-negeri sekitar. Dan dia menghasilkan ni. Masya Allah, hebat. Itu di antara tanda kehebatan Allah. Bagaimana ia pusat takungan air yang besar. Cuti sekolah ni bolehlah. Sebelum sampai ke Tasik Kenyir tu, ada beberapa restoran ikan baung yang sangat sedap. Ada masak tempoyak macam-macam. Bila pergi ke Tasik Kenyir, kita boleh naik boat. Lepas tu ada taman rama-rama. Ada taman apa lagi tah. Tetapi yang paling menakjubkan adalah air yang hijau yang saya tunjuk tadi. Menghijau cantik tu. Subhanallah. Lepas tu ada houseboat. Sebenarnya Tasik Kenyir ni baru nak, maksudnya dibangunkan kembali dari sudut pelancongan. Masa saya kecil dulu, mak ayah saya suka bawa, bukan Tasik Kenyir, on the way ke Tasik Kenyir, dia ada kawasan yang macam, sebenarnya kawasan situ dia ada banyak sungai-sungai. Ada sungai Tong, ada sungai ini, ada sungai ini. Mak ayah kami ni suka bawa anak pergi rekreasi. Saya ada adik 10 orang. Hampir setiap minggu, kalau tak pergi mandi sungai, pergi mandi laut. Kalau tak pergi mandi laut, mandi tasik tak boleh mandi, bahaya. Tapi macam tu lah, setiap minggu pergi berkelah. 2 minggu sekali pergi berkelah. Tapi seminggu sekali tu wajib. Wajib tu pantai. Pergi berkelah, bawa lauk, bawa tikar, pergi berkelah. Konsisten. Masya Allah. Nak rapatkan hubungan antara adik-beradik, kekeluargaan. Padahal mak ayah ni dua-dua sibuk. Tapi komitmen kepada keluarga, wajib pergi berkelah. Subhanallah. Sebab tu sekarang mak saya pun marah. Asal bawa tak anak pergi berkelah ke pantai, bawa tak anak. Terengganu banyak pantai. Jalan 5 minit dah jumpa pantai, 10 minit jumpa pantai. Jadi kita nak pergi Polisa jauh kan, terasa 1 jam. Okey, kedua. Dan mak ayah ni dia akan cari kawasan yang tak ada orang, yang kami boleh buka tudung. Kalau ingat-ingat balik, seram dik, seram sangat. Seram tu tahu tak macam mana? Dia akan masuk hutan, lepas tu jumpa sungai. Dalam tengah hutan nampak ni, jumpa sungai, lepas tu turun mandi. Bahaya tak? Iya, kalau fikirkan bahaya, kami selalu ingat balik. Beranilah mak ayah dulu masuk-masuk hutan, jumpa sungai, lepas tu anak ni. Sebab kita semua kan pakai tudung. Jadi mak ayah nak bagi anak perempuan ni kebebasan. Dan saya selalu rasa macam ada je benda yang intai. Bayangan. Hantu Itu Sebab tengah hutan, faham? Bukan kawasan orang yang selalu pergi. Lepas tu yang menakutkan lagi adalah bila kita mandi sungai, kita akan nampak ada yang kawasan yang hitam-hitam dalam sungai tu. Sebenarnya dia adalah himpunan daun-daun. Bila dia macam tempat menurun sikit, daun-daun, sebab dalam hutan daun-daun yang kering tu dia akan jatuh, dia berkumpul. Tapi bila dia berkumpul, kalau kita tak pasal kita pijak, kita boleh tergelincir tau. Kita boleh tergelincir. Tapi saya tak tahulah keberanian mak ayah, tetapi alhamdulillah semua selamat. Tapi mak ayah, sebab orang dulu ayah pandai berenang, faham tak? Kalau ada apa-apa, nak kata orang kampung, orang dulu. Jadi sama juga kalau mandi laut. Sampai mak ayah ni, dia akan masuk hutan sebab guna Pajero 4x4 kan. Dia masuk hutan, kita dah rasa masuk alam lain. Lepas tu tiba dia pun keluar tembus di kawasan pantai yang tak ada orang. Masuk tengok kiri tak ada, kanan tak ada. Jadi kita yang anak perempuan hore buka tudung mandi. Kalau kita mandi yang berdekat dengan rumah orang, maksudnya
ada orang lah. Ini rumah orang tak ada, faham tak? Lepas tu itu satu aktiviti. Aktiviti yang lain, aktiviti yang menggerunkan juga tapi arwah kami semua selamat, iaitu cari buah kemunting. Kamu tak tahu kot buah kemunting. Buah kemunting ni buah yang manis, yang biji kecil-kecil saja. Dia hanya ada dalam kawasan-kawasan yang hutan. Dia tak jauh daripada pantai. Buah kemunting. Cuba awak cari jap. Saya nak tunjuk buah kemunting. Ya. Macam ni buah kemunting. Macam ni buah kemunting kecil-kecil. Dia rasa lemak-lemak manis, sedap sangat. Okey, nampak tak? Dia susah nak cari dan tak ada orang jual. Dia macam buah yang ada di kawasan pantai tapi dia dalam hutan sikit. Dan ini satu lagi aktiviti. Mungkin cara ni kot mak ayah kami menanam rasa berani kami anak-anak. Keberanian. Masuk sikit, dia kena masuk dalam hutan sikit. Okey, pokok. So masuk guna pajero kan, 4x4 kan. Lepas tu berhenti. Tak ada orang, sunyi. Lepas tu mak ayah akan bagi satu plastik, pergi cari buah kemunting. Yang bahayanya memang boleh sesat. Sebab kita akan leka tau. Bila kawasan kawasan pokok kemunting semua, daripada satu pokok kita gerak satu pokok, sampai satu pokok ke satu pokok yang lain. Kita tiba-tiba hilang, tak ada orang. Kita dah tak nampak orang, kita dah seorang-seorang. Tapi mak ayah ni dia tahu macam mana. Dia akan sebut nama anak ni non-stop. Asma, mana Asma? Okey, kita akan bertempik-tempik supaya sentiasa tarik menarik. Maksudnya masing-masing tak pergi jauh. Tapi yang bahaya bila kita tengok, tak sedar kita duduk ambil-ambil, rupanya ada sarang tebuang yang besar. Jadi itu yang mak ayah maksudnya tengok dulu sarang tebuang, jangan jauh daripada ni, macam survivor lah. Alhamdulillah. Jadi mak ayah ni sama ada aktiviti pergi cari buah kemunting, dapat satu plastik, makan non-stop, makan manis-manis sampai ciri. Sebab makan banyak memang ni, tetapi memang sedap. Lepas tu pergi pantai, pergi sungai, suka menelusuri masuk kawasan-kawasan macam ni. Jadi sebenarnya ibu ayah, kita memang kena korbankan masa, korbankan tenaga, kena ikhtiar. Sebab zaman sekarang ramai habiskan masa dekat phone. Duduk kat rumah hujung minggu, anak pun main game, mak ayah pun layan phone, ayah pun main game, mak pun ni. Sebab itu aktiviti, bukan ramai orang yang buat rutin aktiviti ni. Dia tunggu cuti sekolah 2 bulan sekali. Tapi sebenarnya boleh je buat aktiviti rekreasi dengan keluarganya setiap minggu. Bawalah pergi taman mainan, pergi taman basikal, pergi sana, pergi sini. Sebab itulah yang berhenti, maksudnya berhenti. Waktu yang berkualiti, duduk dengan anak-anak, dengan keluarga, buat sama-sama, main sama-sama, mandi sama-sama. Jadi ada orang tanya, Ustaz, apa hukum wanita mandi di khalayak ramai? Saya macam ni. Hukumnya harus, memang boleh. Tetapi kena jaga dari sudut syariat. Jangan pakaian itu melekat, jangan pakaian itu sampai menampakkan tubuh badan. So, ramai yang kata, kalau macam tu Ustazah, memang tak ada. Kalaulah keluar daripada air, memang akan melekat. Keluar je daripada air tu nampak bentuk badan. Saya kata sebenarnya ada cara. Contohlah, masa dalam air main dengan anak, masa tu tak nampak sangat. Bila nak keluar tu, suami ni terus ambil tuala besar, terus bagi dekat isteri tu, dibalut terus. Sebab masa keluar daripada air, sebelum air habis turun, masa tu melekat tuan-puan sekalian. Tak boleh nak elak. Walaupun beli baju muslimah, baju renang ke apa, dia akan melekat juga bahagian tertentu. So, sekiranya nak mandi pantai, nak mandi sungai, kalau nampak tak ada ruang privacy, mungkin ibu ni tunggu di tepi air saja. Tengok anak ataupun masuklah separuh badan saja. Mungkin masuk sampai lutut saja sekian-sekian. Sebab kalau dah masuk semua, bila bangun memang possibility untuk melekat tu tak boleh nak elak. Jadi bagi suami yang nak jaga, mungkinlah bila isteri tu nak naik, dia pun ambil kain plekat. Dia pun letak, okey, lepas tu naik dalam keadaan yang terjaga. Maksudnya usahakan. Hukumnya memang harus. Tapi bila kita tak jaga, boleh jadi haram. Berdosa besar. Apabila dengan pakai ketat, itu, ini, senat, lepas tu bercampur gaul lelaki, perempuan. Kita boleh tengok ada tempat rekreasi yang glamour, air terjun, sampai padat. Saya pernah tengok gambar penuh berkumpul. Lelaki muda, perempuan muda, main gelak, seksi.
Lepas tu saya pernah pergi satu tempat dekat sini, nak bawa anak-anak, dah bawa bekal semua. Bila saya tengok pergaulan bebas dengan yang pakai tudung asalnya pergi, bila nak main air mula pakai tudung, lepas tu dah buka terus, lepas tu berbentuk sangat badan. Saya terus cancel, saya kata bang pergi tempat lain. Anak kata tak jadi Umi nak main air. Anak-anak tengok tak suasana macam mana, tengok tak ada ruang ni, tak apa, kita pergi cari tempat lain, kita pergi lain kali. Sebab kita pun tak nak anak kita terbiasa melihat. Bila mereka terbiasa melihat yang pakai ketat, sendak, melekat, lepas tu bila orang muda berkumpul, dia orang gelak, main gurau-gurau, main baling-baling air, dan kita tahu itu bukan adik-beradik, ini grup mungkin pelajar college, mungkin pelajar universiti, mungkin rakan sekerja, tuan-puan sekalian. Lepas tu bercampur gaul. Saya pernah je, saya pergi rekreasi, saya tahu bukan keluarga. Bila borak-borak, dia kata kami daripada satu syarikat, kami daripada satu agensi, lepas tu ada program team building sekarang waktu main air. So ini suami orang, ini isteri orang, main air apa semua. Sebab itu saya memang tak setuju kalau ada team building, lepas tu ada aktiviti air, lepas tu nak buat aktiviti air tu campur staff lelaki, staff perempuan. Sebab bila aktiviti air memang tak boleh nak kontrol aurat. Jadi kalau aktiviti air yang dicadangkan memang saya pangkah terus. Dan anak saya kalau nak pergi program, bila saya tahu aktiviti air, saya tanya campur tak lelaki perempuan. Kalau campur memang kita tak bagi. Kita tengok situasi, sebab air ni possibility untuk melekat tu tinggi. Jadi kita kena jagalah tuan-puan sekalian. Saya pernah pindahkan sekolah anak disebabkan sekolah tak menjaga batasan seumpama ini. Dan bila main sukan pun, saya meminta anak perempuan pilih sukan kalau campur sekolah lelaki perempuan. Dan ada sekolah yang bila main sukan, dia tak jaga. Yang perempuan tengah main, contoh badminton, ada lompat-lompat kan, lepas tu main bola jaring ke apa, tapi dia bagi je pelajar lelaki keliling tengok. So of course lah, walaupun pakai t-shirt longgar apa semua, memang tidak manis. Sebab itu jangan di atas nama semangat kesukanan, semangat team building, semangat sukan ke semangat apa, kita sampai terbabas daripada syariat. Subhanallah. Jadi saya bagi teguran lah kat sekolah. Saya kata boleh anak-anak ni, tetapi biarlah pelajar lelaki dilarang. Pelajar lelaki main kat sana dan buat pengumuman je. Pelajar lelaki dilarang pergi kawasan pelajar perempuan bersukan. Kan senang. Sebenarnya boleh buat, bukan tak boleh. So nak buat apa? Nak buat ada pita menghalang? Boleh sangat. Jadi benda tu atas pentadbiran je. Yang lelaki, hari sukan, lelaki main sukan, perempuan main sukan. So ada sukan tertentu dah sekolah menengah ni. Kalau sekolah rendah lain cerita tuan-puan sekalian. Ini pelajar sekolah menengah dah balik. Lepas tu mulalah kan, bila melihat sesuatu benda yang tak elok, lepas tu jadi biasa, yang tak elok jadi rasa biasa dan jadi elok, rasa elok. Itu Allah SWT berfirman dalam Al-Quran. Dijadikan indah pada pandangan mata kamu. Syaitan menjadikan indah pada pandangan mata kamu. Boleh cari tak ayat tu? Memang ada ayat Quran tu. Jadi perbuatan dosa, perbuatan jijik, perbuatan kotor, perbuatan maksiat itu syaitan menjadikan indah, menjadikan bagi pandangan mata tu benda tu biasa, benda tu okey, atas apa-apa pun alasan. Jadi sahabat-sahabat, kita nak tengok sikit penjelasan hadis ini. Al-Qurtubi berkata, ini merupakan perumpamaan yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap agama yang dibawanya, dan beliau mengumpamakan para pendengar beliau sebagai tanah yang berbeza-beza. Sebahagian daripada mereka adalah orang yang mengetahui, mahu beramal dan mengajarkannya. Orang ini sama halnya dengan tanah yang baik dan dapat menyerap air sehingga ia dapat bermanfaat untuk dirinya, serta dapat menumbuhkan tumbuh-tumbuhan sehingga ia dapat bermanfaat untuk lainnya juga. Sebahagian lain adalah orang yang mengumpulkan ilmu, yang menghabiskan waktunya untuk menuntut ilmu. Hanya saja ia tidak mampu melakukan hal-hal sunnah, atau ia tidak memahami ilmu yang ia kumpulkan. Akan tetapi ia menyampaikan ilmunya kepada orang lain. Orang ini bagaikan tanah yang digenangi air sehingga orang lain dapat mengambil manfaat daripadanya, iaitu orang yang diisyaratkan dalam sabda Nabi, semoga Allah menjadikan baik orang yang mendengar perkataanku lalu ia sampaikan sebagaimana yang ia dengar. Sebagian lain ada orang yang mendengar ilmu tapi ia tidak mahu menjaganya, tidak mengamalkannya dan tidak menyampaikannya
kepada orang lain. Orang ini sama halnya dengan tanah yang berair atau tanah tandus yang tidak dapat menerima air atau justru merosakkan air. Kesimpulannya, manusia dalam hal ilmu agama petunjuk ada 3 kategori. Orang-orang yang mengetahui dan mahu mengamalkannya, iaitu orang mukmin secara umum. Orang-orang yang mengetahui, mahu mengamalkan dan mengajarkannya, iaitu para ulama. Orang-orang yang tidak mahu mengamalkannya, iaitu orang-orang kafir dan orang-orang fasik. Okey. Ya. Ya, zuyyina linnasi hubbus syahawati. Bukan yang ni. Dijadikan indah pada pandangan mata kamu. Ini tentang bukan ayat ni. Ayat lain. Okey. Yang dijadikan indah pada pandangan mata kamu, perbuatan yang buruk jadi baik. Faham tak? Kita ditipu daya oleh syaitanir rajim. Jadi sahabat-sahabat, maka selesai perbincangan kita berkaitan dengan hadis yang kita bacakan pada minggu lepas. Jadi besok kita akan baca hadis yang baru. Saya ni ada ceramah sekejap lagi di mana? Maklumat ceramah, kalau boleh dia print satu. Okey. Subhanallah, sahabat-sahabat dimati Allah sekalian. Tu maklumat ceramah, bukan? Okey, meniti alam mahsyar. Oi, sedapnya tajuk. Meniti alam mahsyar. So, ceramah sekejap lagi pukul 10.30 berkaitan dengan padang mahsyar. Suasana padang mahsyar, apa yang berlaku di padang mahsyar, peristiwa di padang mahsyar, golongan-golongan di padang mahsyar. Apa amalan supaya kita selamat meniti titian sirat? Ada amalan dia yang Nabi dah beritahu supaya kita dapat meniti titian sirat dengan baik. Apa amalan supaya dapat dihisap? Ya, amalan supaya pendek hisap. Nabi sebut ada orang yang dihisap umpama seperti solat sunat 2 rakaat. Okey, contoh saya ni auditor. Kalau auditor yang teliti, dia tengok satu-satu. Salah. Ni apa. Lepas tu Ni kena tepi sikit. Contoh auditor yang teliti Ada auditor yang tak teliti. Dia selak je. Dia tengok je sempitan lalu. Lepas tu dia tengok, okey, silakan. Macam tu. Dalam hadis Nabi, ada Nabi jelaskan, ada orang yang bila dihisap dengan teliti, ada golongan bila dihisap sepintas lalu je, kemudian dijemput masuk ke dalam syurga. Kita nak tahu tak amalan tu? Nak tahu kan? Nak meniti titian sirat, nak dapat hisap yang cepat. Bahkan ada golongan yang tanpa dihisap. Tak dihisap langsung. Buku amalan tak ditengok langsung. Tak dihisap. Tak melalui proses timbang amalan. Mana lebih berat? Amalan baik ke, amalan maksiat ke, pahala ke, dosa? Tak ditimbang. So, nak tahu tak apakah amalannya? Apa yang perlu kita buat? Bila kita tahu, jadi kehidupan seharian kita tahu nak fokus apa. Amalan apa yang kita nak fokus? Subhanallah. Jadi, semua ini sebentar nanti ceramahnya, iaitu di mana tadi? Tak apa, sekali lagi awak tunjuk. Iaitu di Masjid Putra Haid, Subang Jaya, Selangor, 10.30. Sekarang pukul 8.30, 9.30, 10.30 ceramah. So 10.30 di Masjid Putra Haid, Subang Jaya, Selangor. Ada rezeki kita jumpa, Masya Allah. Jadi itulah tajuknya. Sahabat-sahabat, sekarang saya ada baca komen sahabat-sahabat. Dia kata, Ustazah, saya ada mimpi Ustazah, tapi muka Ustazah, saya ada baca komen dekat IG ke dekat TikTok, Ustazah, tapi muka Ustazah masa tu gelap, dah mata Ustazah mata panda. Macam tu, mengerikan. Macam saya muncul sebagai hantu dalam mimpi dia kan. Kata muka Ustazah gelap dan mata Ustazah macam panda. Kalau gitu, saya sebenarnya kan ramai yang beritahu mimpi saya. Ustazah tadi mimpi, ada mimpi yang indah-indah banyak. Ustazah datang dengan baju warna putih, bersih, bercahaya. Okey. Jadi macam-macam bentuk mimpi orang cerita. Memang tak pelik pun orang mimpi saya. Ceritanya sebab apa? Sebelum tidur dia tengok ceramah saya. So saya masuklah dalam mimpi. Jadi saya rasakan orang yang selalu
siapa-siapa yang selalu tengok, hampir orang yang selalu tengok mimpi. Kamu pernah mimpi tak saya? Hari ketiga kerja awak dah mimpi. Mengerikan. Mimpi ngeri ke? Mimpi okey ke? Mimpi, saya harap saya mimpi. Syika, awak mimpi saya apa? Sebelum ni kakak pernah mimpi sebelum saya masuk kerja. Sebelum awak masuk kerja, awak mimpi saya? Kakak saya. Kakak awak mimpi? Itulah dia kata kebiasaan kakak. Waalaikumsalam. Hai, biasanya bila kita mimpi seorang, sebab kita banyak berfikir tentang dia, awak pula selalu diberi tugas oleh saya sampai saya masuk dalam mimpi awak, ataupun awak kena marah ke, kena tegur ke, saya masuk. Tapi tak apa, awak jangan cerita. Awak cerita kalau yang baik-baik je ya. Kalau yang tak comel saya jadi tiba-tiba muncul sebagai putih anak, kan awak jangan cerita. Tapi cuma saya nak bagi tahu ada satu mimpi yang saya rasa macam menangis. Saya dengar dia tak jumpa saya depan, tapi dia tulis dalam PM dan kebetulan Al-Rizki kan saya baca. Dia kata, Ustazah, saya dah lama tak solat. Satu hari Ustazah muncul dalam mimpi saya. Padahal saya bukan dengar sangat pun ceramah Ustazah, saya dengar sikit-sikit je. Dalam mimpi tersebut Ustazah tak marah pun saya tak semayang, Ustazah tak marah pun Ustazah tak tegur, dan dalam mimpi tu saya tahu Ustazah tahu saya tak solat. Maksudnya soalannya, suasananya adalah dalam mimpi tu Ustazah senyum dan saya tak ingat Ustazah cakap apa, tapi Ustazah bawa saya ke masjid, bawa saya ke majlis ilmu. Macam tu lah lebih kurang. Dan Ustazah senyum je, Ustazah tak cakap apa. Entah macam mana, saya tak ingat lah kaitan dengan solat. Lepas tu dia kata, Ustazah, Alhamdulillah sejak daripada tu bila saya bangun tidur, dan sejak daripada tu saya solat semula sehingga hari ini. Dia bercerita tu lepas dah berapa bulan ataupun selepas setahun macam tu. Saya bila baca, ya Allah, sebenarnya dia mimpi saya tu sebab dia ada tengok ceramah saya. Tetapi cara Allah nak berikan ilmu ataupun hidayah, dah lama tak solat dan solat melalui cara mimpi. Dan saya tu adalah bukan saya yang berikan, Allah yang beri petunjuk. Itu jelas kita faham. Allah yang memberi petunjuk, sahabat-sahabat. Allah yang memberi perasaan tu, rasa. Tetapi seolahnya bila dia mimpikan, dia kata sejak daripada tu saya akan hadir kuliah Ustazah dan saya belajar menyempurnakan salat. Ada orang bila Allah nak beri petunjuk melalui jalan ilmu supaya dia istiqamah dengan ilmu. Dan ada lagi mimpi-mimpi yang lain yang berkaitan dengan tudung, berkaitan dengan tutup aurat. Ini memang banyak. Tapi ada juga yang mimpi Ustazah, saya mimpi Ustazah marah saya dalam tidur. Saya bangun, saya terus terduduk. Oi, Ustazah punya ni sampai saya sentak. Saya kata, kenapa tengok saya marah ke? Saya tengok ceramah Ustazah, ada yang Ustazah tegas sangat tu, sampai terbawa-bawa dalam mimpi. Jadi sahabat-sahabat, sebenarnya mimpi ni, ya, ada mimpi gangguan syaitan, ada mimpi daripada mimpi yang baik daripada Allah, mimpi yang datang daripada para malaikat, mimpi yang daripada ingatan kita, daripada diri kita, apa yang kita ingat, apa yang kita risau daripada diri kita sendiri. Tapi roh ni, nanti kan Ustazah yang hadis Nabi tentang roh tu, bila tidur roh keluar, lepas tu ada Allah halang, ada Allah kembalikan semula. Maksudnya memang benar roh kita bergerak ketika kita tidur. Okey, ini firman Allah yang berkaitan dengan A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Okey, Allah berfirman, wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum fasaddahum 'anis sabil wa kanu mustabsirin, yang bermaksud syaitan memperindah,kan pada pandangan mereka amal-amal mereka yang jahat itu, lalu ia menghalangi mereka dari jalan Allah, padahal mereka orang yang bijak, pandai dan berakal, yang dapat membezakan yang benar dan salah. Subhanallah. Hati-hati. Syaitan akan memperindahkan pada pandangan mereka amal-amal mereka yang sesat itu, yang salah itu, yang bermaksiat itu, yang berdosa itu. Lalu syaitan menghalangi mereka daripada jalan Allah, padahal mereka itu orang-orang yang bijak.
Orang-orang yang pandai dan berakal, yang boleh bezakan baik dan buruk. Sahabat-sahabat, hari ini ramai orang yang bijak, orang yang berakal, orang yang belajar tinggi, ataupun tak belajar tinggi tapi orang yang tahu beza dan baik dan buruk, tapi tetap memilih untuk menolak. Itu yang Nabi sebut tu, di kalangan umatku, dia umpama seperti tanah kering yang tidak subur dan juga tidak menangkung air. Mereka ini enggan menerima ilmu yang Nabi sampaikan dan petunjuk yang Nabi bawa. Mereka tetap memilih untuk bermaksiat. Mereka tetap memilih untuk tidak menutup aurat dengan pelbagai alasan. Dia sebut belum dapat hidayah, belum dapat petunjuk. Dan Nabi sebut, sesungguhnya aku ini perumpamaan seperti air hujan. Nabi dah bawa petunjuk, Nabi dah bawa ilmu, Nabi dah sampaikan dah Al-Quran, Nabi dah sampaikan dah hadis-hadis Nabi. Nabi dah turunkan dah syariat. Subhanallah, sahabat-sahabat. Tetapi Nabi kata, saya ni umpama seperti air hujan. Tapi bukan semua yang nak menerima. Ada yang tak nak terima. Air lalu je, dia tak mengambil manfaat. So berhenti menyalahkan, kerana yang sebenarnya adalah kita yang menolak. Allahu Akbar. Okey, kita tengok, ini adalah firman Allah daripada surah Az-Zumar ayat 42. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alayha al-maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sadaqallahul azim. Bermaksud, Allah yang menguasai segala-galanya. Ia mengambil dan memisahkan satu-satu jiwa dari badannya. Jiwa orang yang sampai ajalnya semasa matinya dan jiwa orang yang tidak mati dalam masa tidurnya. Kemudian ia menahan jiwa orang yang ia tetapkan matinya dan melepaskan balik jiwa yang lain ke badannya sehingga sampai ajalnya ditentukan. Sesungguhnya demikian itu mengandungi tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. Sahabat-sahabat, saya ulang lagi sekali. Ini firman Allah. Allah yang menguasai segala-galanya. Ia mengambil dan memisahkan satu-satu roh daripada badannya. Allah lah yang mengambil, Allah lah yang memberikan roh kita, dan Allah juga yang mengembalikan jiwa orang yang sampai ajalnya semasa matinya dan jiwa orang yang tidak mati dalam waktu tidurnya. Allah kata, kemudian ia menahan jiwa orang ia tetapkan matinya dan melepaskan balik roh. Jadi bila kita tidur, roh kita keluar. Kalau Allah mentakdirkan kita mati ketika tidur, Allah menahan roh itu untuk kembali semula. Dan Allah akan melepaskan balik roh ke badannya sehingga sampai ajal yang ditentukan. Sesungguhnya demikian itu mengandungi tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan Allah. Sebab itu bila roh tu berjalan pergi sana pergi sini, menerawang kan, mimpi tu mimpi ni. Sahabat-sahabat, masya-Allah, bila kita bangun tidur, apa doa yang kita baca? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ahyana, yang telah menghidupkan kami. Ba'da amatana, setelah mematikan kami. Itulah dia. Sebenarnya tidur itu mati sementara. Wa ilaihi nusyur, dan kepadamu kami akan kembali kepadamu ya Allah. Allahu Akbar. Jadi sahabat-sahabat yang dihormati lagi dikasihi, Masya Allah, maka dengan itu selesailah kuliah Riyadhus Shalihin kita. Sahabat-sahabat di TikTok, adik-adik, ramai orang muda ni, sebelum ni TikTok kita boleh sampai 4K dan sebagainya. Kita kena naikkan balik engagement di TikTok. Tapi di FB subhanallah 5,000 lebih. So sekarang kita akan pergi kepada persoalan hukum melukis kening tanpa mencukur. Baik, kita nak pergi pada soal jawab ni. Kita akan pilih 2 soalan juga hari ini. Apakah hukum dia tak cukur kening, dia tak cabut kening, dia tak nipiskan kening dengan cara mencukur ataupun membuang? Sebab kita tahu itu haram hukumnya, jelas. Tetapi sekarang dia cuma lukis supaya kening tu nampak kemas, cantik dan berbentuk. Kalau kening tu asalnya nipis jadi tebal, asalnya berterabur
jadi elok, terbentuk. Kening tu menyebabkan mata jadi luas. Kening tu membuatkan mata tu jadi lebih menarik. Baik, kita tengok apa hukum dia. Okey. Jawapan ini daripada Jabatan Mufti. Ini Jabatan Mufti Penang. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, sekian-sekian. Hadis Nabi SAW, hadis yang sahih ya, yang kita faham, untuk berpenampilan indah, cantik, tidak dilarang. Dan wanita dibenarkan berhias, dibenarkan memakai perhiasan dan menghiaskan diri. Menghiaskan diri itu sama ada dengan pakaian ataupun wajah, hukumnya harus. Tapi kita dengar dulu apakah batasan syariat. Subhanallah. Baik, dalam sebuah hadis Nabi bersabda, Innallaha jamilun wa yuhibbul jamal. Allah itu indah dan Allah sukakan keindahan. Dan antara lelaki paling handsome, paling kemas, paling smart, iaitu Nabi SAW. Sangat menjaga penampilan, pakaian, serban, kopiah, wangian, bersih, sedap mata memandang. Subhanallah. Baik. Malah tidak dinafikan bahawa, kita tengok, kalau boleh awak terus tanda mana poin antara yang dianggap boleh mencantikkan wajah dan rupa paras ialah dengan membentuk bulu kening atau alis mata dengan mencabut dan mencukur sebahagiannya atau kesemuanya sekali. Kemudian bulu kening akan dibentuk semula dengan alat solekan seperti celak dan pensel alis sehingga kelihatan lebih cantik dan menarik. Amalan itu bukanlah perkara baru dalam dunia persolekan wanita, tetapi sudah diamalkan di zaman jahiliyah sebelum kedatangan Islam. Pada zaman Nabi dan sebelum lahir Nabi sudah ada. Dalam hal ini syariat telah menetapkan hukum bahawa mencukur kening adalah haram. Cukur kening hukumnya haram. Manakala hukum mengubah sesuatu ciptaan Allah pula diperhalusi daripada perbahasan berikut. Hadis riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Nabi SAW melaknat wanita-wanita yang membuat tatu dan yang diminta ditatu, dan wanita-wanita yang mencukur alis dan mencari keindahan dengan mengubah ciptaan Allah. Sahabat-sahabat, tuan-puan, muslimin-muslimat, hari ini teknologi sangat dahsyat dan sangat laju dan sangat expert. Setiap hari teknologi kecantikan ini berkembang. Ada duit je boleh buat, ada duit je boleh ubah muka. Jadi kita tengok hari ini ada teknologi yang mudah je, tak perlu pembedahan plastik, tetapi dengan suntikan saja boleh ubah bentuk muka. Boleh ubah dagu jadi lebih runcing, pipi jadi naik. Boleh ubah bentuk hidung, semua. Boleh ubah bentuk bibir. Mengubah yang kekal, Ustazah tak kekal, ini 5 bulan je Ustazah, lepas tu dia kembali asam. Subhanallah. Kalau daripada mengurangkan kedutan tu, dia tak ubah bentuk muka. Yang ubah, dia masukkan satu gel, dia masukkan filler, dia adalah kaedahnya. Maka yang mengubah sampai mengubah bentuk, hukumnya haram. Ini jelas dalam hadis ini. Dan mencari keindahan dan mengubah ciptaan Allah. Cukur jelas haram. Ustazah, saya dah terlanjur cukur masa muda dulu, saya jahil. Maka bertaubat. Sebab kalau dah cukur tu, ada orang cukur first, dia tumbuh balik. Tapi kalau dah selalu cukur-cukur, lama-lama dah tak tumbuh dah, dia jadi kekal. Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu dalam huraikan hadis ini menyatakan bahawa wanita yang bertatu adalah wanita yang menggunakan jarum atau alat serupa untuk menusuk kulit tangan, pergelangan tangan, bibir atau bahagian lain dari tubuh wanita sehingga dia mengeluarkan darah. Kemudian dia memasukkan pewarna ke dalam luka, hukumnya adalah haram untuk melakukan perbuatan ini. Kita tahu tatu itu haram. Sama ada lelaki perempuan, semuanya haram. Begitu juga mencabut atau mencukur rambut dan wajah, alis mata juga haram. Sebab ada orang kata cukur je haram kan, cabut tak haram kan, sama. Sebab sebenarnya dia gini, cukur tu nanti tumbuh cepat, kalau cabut lambat. Dia tak nak, dia nak kening dia tu nampak nipis, tak berterabur. Dia kata tebal sangat kening tu, jadi dia nak nipiskan.
sama ada seorang itu melakukannya sendiri atau meminta orang lain melakukan untuknya. Kecuali jika seorang wanita mempunyai janggut atau misai, dalam hal ini tidak haram untuk mencabutnya. Seperti mana yang saya pernah sebut sebelum ini. Wanita fitrahnya tak ada janggut, tak ada misai. Tapi mungkin hormon testosteron terlebih, hormon lelaki terlebih, jadi ada misai. So, siapa yang buat rawatan untuk buang misai dibenarkan. Sekarang tu dia tarik, aduh sakit. Lepas tu ada yang cukur. Cukur ni dia akan kesan hitam lah. Faham ya? Bila cukur dia ada kesan hitam sikit. Tapi ada teknologi awak pergi je, boleh pergi ke mana-mana tempat, salon ke ataupun pusat rawatan, ataupun kita panggil jumpa doktor estetik, dia ada laser. Dia laser, lepas tu dah tak tumbuh dah. Tapi kadang dia tumbuh lagi, mungkin lambat 2 tahun. So, laser juga dekat dagu. Kadang tu keluar. Sebab saya pernah je berbual dengan wanita, perempuan lah. Wanita, perempuan samalah. Masa orang Islam kita. Memang ketara sangat nampak dia punya misai. Kat sini tak nampak, tepi ni. Awak pernah nampak? Pernah jumpa kan? Lepas tu siap ada janggut sikit keluar. Lepas tu kan saya ni kan tak tahu nak cakap macam mana. Dan dia nak ambil gambar dengan saya senyum-senyum. Tapi saya cuma sebut, puan minta maaf. Boleh tu nak hilangkan. Boleh cukup? Boleh. Kalau pergi pusat rawatan, dia laser, dia hilang terus. Lepas tu, dia kata, Ustazah, okey, saya sebenarnya tak tahu. Saya kan tak boleh. Boleh, sebab ia bukan fitrah wanita. Jadi, pergi je laser, buang terus. Tapi kalau nak guna wig, apa je nama macam-macam tu, untuk buang bulu, lepas tu bila sapu je, tak tahulah apa. Kan ada yang jual, bila kita sapu macam sabun tu, benda tu biar dalam berapa minit, bila lepas tu guna, saya ada tengok Elan hari tu, lepas tu guna kain ke, hilang terus. Macam tu. Awak ada misai? Tak ada kan? Ya, boleh. Jadi tak ragu-ragu, itu dibenarkan. Berkata Syekh Dr. Saleh bin Muhammad Al-Fauzan, diikat dengan perkataan dilkhus dalam hadis di atas, menunjukkan bahawa larangan itu bersifat khusus dengan apa yang jika dilakukan untuk mendapat kecantikan tambahan. Jadi, jika dilakukan untuk merawat satu celah atau kerana aib, maka harus hukumnya. Seperti mana yang telah disebut sebelum ini. Ini menunjukkan bahawa itu bukanlah bentuk perubahan yang diharamkan. Maka sabda baginda sekian-sekian. Ini bermakna membuat tatu, mencabut bulu-bulu yang terdapat di muka termasuk kening, menjarangkan gigi, merupakan satu perbuatan yang dilarang kerana ia adalah mengubah ciptaan Allah. Oleh itu segala bentuk mengubah ciptaan Allah adalah haram. Kesimpulannya, namun begitu, jika sekadar mengemaskan bulu kening dengan cara sederhana tanpa mengubah kening yang asal adalah harus, selagi mana tidak menimbulkan sifat riak. Begitu juga bagi mereka yang dilahirkan tanpa kening, harus baginya melukis kening untuk menutup keaiban dan wujud selagi mana tidak berlebihan. Semoga Allah menyelamatkan. Sahabat-sahabat, sebenarnya ramai wanita yang masa muda dulu dia cukur terus sampai kening tak ada. Saya ada jumpa makcik-makcik. Makcik-makcik ni dah pakai elok semua, cuma kan dia malu. Ustazah malu, kenapa kening saya memang dah tak ada bulu langsung. Sebab dia kata dulu memang saya cukur sampai dah tak naik langsung. Dia cukur sampai botak. Faham Sebab dia nak lukis. Dia bagi dia kening dia tak cantik. Kedua, ada yang sebab sakit. Contoh kemo, apa-apa sakit, kening hilang. So memang boleh lukis. Sebab ada wanita ni, Ustazah, saya ni macam alien. Dia tak angkat-angkat. Kenapa puan? Jangan gini. Kita semua indah, cantik. Saya tak ada kening, Ustazah. Saya pun cakap, puan boleh lukis. Puan boleh lukis. Maksudnya, puan guna celak tu buat nampak macam ada kening. Oh, boleh. Boleh. Jadi, kepada siapa yang hanya gunakan celak tu untuk kemaskan saja, boleh. Tapi sekiranya dilukis sampai ketara dan menarik perhatian sampai ada hujung gitu, betul tak? Mata tu tambah ekor mata. Saya nak tanya, betul tak bila dilukis dengan ketara dia lebih menarik perhatian? Betul kan? Tak boleh tipu. Tak boleh tipu. Sebab itu orang kata, celak kan bagus untuk kesihatan mata. Betul? Ustazah, boleh tak saya pakai celak? Saya kata boleh. Pakai luar rumah? Boleh. Tapi pakai segadarnya, bukan untuk mencantikkan sampai menarik perhatian. Jadi ada perempuan pakai celak macam tak pakai. Dia pakai nipis je. Tapi mata tu nampak segar. Boleh. Jadi
pakai tu nipis bukan sampai nampak ni, tapi ada yang pakai hitam, itu yang ketara tu. Lepas tu tambah pula merah, jadi eyeshadow, purple, hijau, biru. Sebab dia kata saya Ustazah, saya adalah orang yang natural. Kalau saya pakai kebiruan nanti kan orang kata saya ni. Saya pakai semua warna politik. Biru sikit, hijau, oren, lagi merah. Jadi kat muka saya ni biasa imbang. Kan kalau saya pakai bibir je merah, orang kata saya PH. Kalau saya pakai biru-biru tu kat mata, kan orang kata saya PN. Kan kalau saya pakai ni, orang kata saya amanah. Kan saya pakai ni kan, kata DAP je. So, saya nak jadi orang natural, saya pakai semua. Gitu kan. Ya betul. Satu lagi saya nak bagi pesan kepada mua di luar sana. Mua ni maksud dia makeup. Makeup artist. So dia adalah bukan juga makeup artist, tapi dia tu artis makeup. Maksudnya dia adalah kalau yang melukis ni dia panggil art juga kan. Makeup, dia artis juga, artis dalam bidang lukisan. So dia ni artis dalam bidang makeup. Jadi sebenarnya mua ni banyak juga yang tanya, Ustazah, apa hukum saya jadi mua ni? Berdosa tak saya jadi mua ni? Berkat tak rezeki saya jadi mua ni? Saya kata puan ajak orang mencantikkan diri tu memang boleh. Tapi puan kan adalah wanita Islam, Muslim. Puan ajar cara makeup natural yang tak ketara, hanya nak nampak muka tu fresh, nampak muka itu tak kusam. Bila orang tengok tak ada yakin, dia pun tak yakin diri, orang pun tak confident nak berurusan. Dan puan ajarkan mungkin kalau yang berlebihan buat tertutup, khas untuk isteri-isteri yang nak bercantik dengan suami. Puan ajarkan ilmu tu, bermakeup tu untuk suami. Tapi Ustazah, saya memang dah pesan makeup ni untuk suami, tapi diorang guna juga untuk di luar. Saya berdosa tak? Dia kata. Bukan senang nak jawab ni. Saya berdosa tak? Saya kata, puan macam ni. Contohlah ada orang, dia jual baju, kan? Dia jual tudung, dia jual pakaian tu dah patuh syariah. Tapi si pemakai tu pakai tudung tu dah elok labuh, lepas tu dia pin, dia ikat, dah nampak. Yang jual ni memang dah tak salah. Tetapi sebab dia jual tudung, Ustazah, tudung tu memang tak salah. Sekarang saya ni juru makeup ni, saya ajar perempuan makeup. Dan saya rasa perempuan ni memang kalau makeup bukan untuk suami, memang untuk luar, Ustazah. Manalah beria dia orang ni. Dah kalau puan tahu macam tu, puan rasa macam mana? Puan rasa dengan rezeki cara puan sekarang ni rasa tenang tak? Tipulah saya nak kata saya tenang. Sebenarnya saya tak tenang, Ustazah. Serius saya rasa saya tak tenang. Sebab bila saya dengar ceramah tabarruj ni apa? Tabarruj ni apabila berhias berlebihan. Jadi puan ajar orang berhias macam mana? Ya mestilah Ustazah, saya ajar mata nak bagi besar, bagi galak, bagi menarik, bagi cantik. Daripada mata gitu jadi gini, jadi gini. Lepas tu pipi tu kemerah, bibir tu Ustazah biar munggil, biar ni sekian. Saya kata jadi sekiranya apa yang diajarkan dan apa yang dibuat itu sampai menimbulkan kan satu tarikan tabarruj, maka rezeki itu tidak barokah. Sudah datang dah encik suami. Encik suami, kerusi ni nak sama. Okey, maka akan berhenti. Mai encik kena janji, tunaikan janji. Sebenarnya boleh je tarik encik kat sini. Masya-Allah. Encik duduk bawah. Tak boleh, artis kan duduk atas. Sekarang kita bawa artis. Dah bersedia? Ingat tak pada semalam kita kata di hujung encik suami akan sama ada menyanyikan lagu ataupun menasyidkan nasyid. Jadi encik suami dah ada bersedia dah dengan lagu yang akan dipersembahkan. InsyaAllah bersedia ya. Jadi tuan-puan sekalian, pasal mua tu saya buat kesimpulan, jika boleh, bukan jika boleh, kena boleh, ambil mengajarkan wanita itu untuk berhias, tetapi dengan syarat berhias ataupun kita panggil makeup yang natural. Kalau bibir tu bukannya tujuan
sebab saya takut tengok cara lukis keliling bibir. Daripada bibir tu biasa, dijadikan bibir tu nampak seksi, tebal, munggil, kemerahan. Siap iklan, bibir bak delima. Astaghfirullahalazim. Tuan-puan sekalian, bila lelaki yang memandang, saya pernah tanya kumpulan lelaki, kalau nampak perempuan bibir munggil, merah, apa semua, dia kata, saya tak, Ustazah, jujurnya orang lelaki dan fikiran dia dah ke lain dah. Walaupun nampak luar tu nampak okey, maintain, tetapi memang benarlah syariat tu tak membenarkan. Maksudnya bila sini dik, tak muat. Okey. Baik, encik suami silakan. Oh. Berat tak dik nak angkat? Jadi selepas ini apa yang kita akan buat ialah kita akan minta meja ni dialihkan lagi ke sana. Wow, wanita gagah perkasa. Okey, baik. Silakan artis kita. Faham ya? Peminat tetap. Ustaz dan Ustazah, terima kasih. Makeup artis semua, makeup tebal-tebal kat muka pun tak selesa juga, betul. Sebenarnya natural. Sebenarnya usahakan kulit kita sihat. Usahakan. Pergilah jumpa doktor, makan ubat. Tuan-puan sekalian, saya, staff-staff ni, kalau yang masalah muka, berjerawat apa, saya bantu. Sila terasa. Saya bawa pergi berubat. Saya bawa pergi rawat. Betul. Saya ni sebab saya tahu saya pernah ada masalah jerawat ni. Saya bawa pergi jumpa doktor, saya jumpa pergi klinik, lepas tu pergi makan ubat antibiotik, lepas tu dibuat rawatan untuk anti-acne. 2 minggu dah kering dah. Awak tak tahu kan siapa-siapa kan? Saya bagi tahu nanti. Saya dah berapa orang dah staff yang masalah jerawat, saya bawa. Saya bayar tahu rawatan tu. Tapi awak semua tak ada jerawat, awak jangan nak ni. Bukan murah. Saya bayar dulu first. Sebab dia rasa Ustazah mahal. Tak apa, saya ni awak ni mahal beria. Awak pakai berapa banyak produk dah? Awak beli banyak. Tengok muka awak sekarang. Sekian. Baik, awak pergi jumpa doktor. Bila pergi jumpa doktor, sekali buat rawatan acne, dia adalah letak ubat. Lepas tu yang penting dia bagi ubat tu antibiotik. Lepas tu kering. Lepas tu sekarang tinggal parut. Kadang sebulan dah nampak. Jadi sahabat-sahabat, yang penting kulit kita sihat, rawat. Lepas tu makeup nipi-nipi dah okey. Masalahnya kita duduk cover kulit kita yang bermasalah itu dengan makeup, maka kulit jadi makin rosak. Okey, silakan artis encik suami. Okey. So kita dah nak berhenti ni. Jadi penutupnya adalah kita dah nak gabungkan sekarang seni. Encik kena turunkan lagi sebab tinggi sangat. Encik dah lah tinggi. Diorang apa ni sebenarnya bukan saya. Encik suami ni dia terlebih tinggi sikit. Encik 183. 182. Okey, macam tu baru kita nampak macam pasangan yang sedondon. Bukan sedondon, pasangan yang secocok. Gitu. Sebenarnya tinggi saya dah 160. 159, 160. Kalau saya jinjing, saya jadi 165 kalau saya jinjing kaki. Bayangkan, saya 160, dia 181. Sebenarnya yang tak normal adalah encik suami lah. Bukan tak normal, sebenarnya dia yang lebih tinggi. Jadi bila macam ni, kita berdiri sama tinggi. Tak berdiri tak sama tinggi, duduk sama tinggi. Baik. Alhamdulillah, semoga bermanfaat perkongsian pada hari ini. Masya Allah, Alhamdulillah. Sekarang kita nak, tapi saya nak cerita satu. Ada satu kisah, encik pun tahu siapa. Dia pun muar dulu kerja dia, dan dia ada syarikat yang maju, dan dia buat apa ni untuk kahwin. Dia panggil apa? Bridal. Asyik baik. Saya sebut betul. Saya nak sebut beridal dah tadi. Saya selalulah ala bahasa Inggeris. Awak jangan nak gelak. Kalau awak dengar cara orang bangsa lain bahasa Inggeris, orang tak gelak pun. Tapi kalau beridal pun betul kan? Bridal. Okey, hari ni betul saya sebut bridal. Macam tu lah. Dia servis pelami sampailah catering. Lepas tu dia memang kaya raya. Memang boleh buat duit. Lepas tu kan dia jumpa, dia kata, Ustazah, yang saya tak dapat duit semua ada, kereta besar, rumah besar, tapi saya rasa hidup saya tak tenang. Saya kata terus terang, apa yang buat tak tenang? Saya selalu kalau time saya jujur, saya rasa cara kami cari rezeki ni walaupun bukan antara halal dan haram, berkat ke tidak.
Sebab saya akan ikut pengantin nak. Pengantin nak baju ketat, saya buat. Pengantin nak make up macam dalam gambar tu dan menyelah untuk mata apa semua, saya akan buat. Sebab servis kan. Lepas tu saya kata buat istikharah. Lepas tu dia buat istikharah, dia datang lebih kurang seminggu ke 2 minggu macam tu, dia kata, Ustazah kami nekat, kami nak tutup bisnes ni. Bukan senang. Kami nekat Ustazah nak tutup bisnes ni. Puan nak buat apa? Kami nak buka kedai makan je. Mula-mula dia buka adalah warung je tepi jalan. Lepas warung, lepas tu dia berubah kepada kedai makan. Alhamdulillah lepas tu maju kedai makan. Mula-mula susah dulu. Dia kena jual kereta dia, dia duduk menyewa. Maksudnya dalam proses hijrah diuji. Dalam proses hijrah diuji, bukan tak diuji. Bukan kata dia dah ada catering kan, senanglah lepas tu. Sebab orang ambil catering package sekali kahwin. Sebab itu laku catering dia masa tu. Package sekali kenduri kahwin. Orang tak nak fikir susah, package sekali. Harga pun beza, lebih murah. So tuan-puan sekalian, bukan senang bila nak hijrah. Mula-mula dia kata diuji Ustazah, hidup susah sekian-sekian, tapi kami nekat. Dan sekarang rezekinya berganda lagi daripada sebelum. Siap dia dapat tender lagi, tender kantin, tender sekolah. Maksudnya Allah bagi. Sebab itu Nabi bersabda, barang siapa yang meninggalkan perkara yang haram, Allah akan memberikan berganda-ganda melalui cara yang halal. Saya bukan kata semua perbuatan muar itu salah. Saya dah sebutkan tadi, boleh nak cari rezeki melalui muar, nak jadi makeup artist, tapi dengan cara sekian-sekian-sekian. Dengan syarat sekian-sekian. Kalaulah pengantin tu sampai minta cabut bulu kening, bagi tahu, minta maaf puan, bulu kening haram. Sebab muar ni, kalaulah pengantin minta nak cukur, dia cukur. Sebab itu Nabi SAW bersabda tadi, dilaknat wanita yang meminta dicukur dan wanita yang mencukur kening. So dia tak boleh cakap, Ustazah saya buat sebab terpaksa. Sebab klien minta cukur. Dan ini cara saya cari rezeki. Ingatlah hadis Nabi, dilaknat wanita yang meminta dicukur dan mencukur. Dua-dua dilaknat. Sebab apa? Sebab akhir zaman, pekerjaan ini menjadi satu punca pendapatan yang lumayan. Yang sentiasa ada. Kalau dulu, pengantin je make up. Sekarang, mak pengantin pun ada mak andam. Mak selera pun semua satu ni. So, kalau dapat package, dia kata Ustazah, kalau dapat package kenduri sekarang ni kahwin, kalau dulu bayaran untuk pengantin, tapi tak, ni adik-beradik semua. So berapa? Sekali kenduri je, sekali dapat package je, seminggu tu dah boleh relax. Seminggu sekali je dah dapat bayaran ribu. Yang ni ratus dah dapat. Faham kan? Jadi na'udzubillah min zalik, berhati-hatilah dalam kita mencari rezeki. Paling utama bukan banyak tapi berkat. Sebab bimbang dalam banyak itu ada laknat Allah. Maka rupanya kegembiraan itu adalah satu tipu daya ataupun hanya meninggikan tempat untuk jatuh. Memang naik gaya sekian-sekian, tapi na'udzubillah bila jatuh itu dalam keadaan dimurkai oleh Allah, hancur terus. Okey, sikat bulu kening tapi tergugur tak ada masalah. Kan sikat-sikat tergugur tak ada masalah. Masya Allah. Okey, bagus, tapi soalan tu kan nak berhati-hati. Okey, potong bulu hidung boleh. Bulu hidung tu keluar-keluar, memang maju ke depan selalu. So boleh je potong bulu hidung tu, boleh. Okey. Kan terjuntai pula kan tai hidung. Okey. Ni. Encik suami silakan. Okey, sebagai penutup, encik suami akan memberikan kepada kita sedikit hiburan. Kepada siapa yang rasa suara encik suami mengerikan, anda boleh tutup live ini. Siapa yang rasa okey, anda boleh teruskan. Tapi bagi saya tak boleh lari. Saya adalah follower tetap dan peminat nombor 1 encik suami. Encik suami kadang-kadang dia boleh bawa sedap, kadang-kadang kita kena menahan diri. Masya Allah. Silakan encik. Encik perlu air? Terjebak ini. Perlu air? Tak perlu. Tak perlu? Okey. Tarik nafas. Baik. Lagu apa cakaplah? Ustazah nak pilih lagu apa? Cakap je. Okey. Lagu peminat-peminat saya semua nak pilih lagu apa? Dah 1 million yang bersama saya hari ni. Masya Allah, dah 1 million. Star pun dah banyak, dah 7,000 star dekat muka buku. Berikan star-star lagi, berikan like lagi. 2 juta. Okay. Baru saya nyanyi.
Cik, dah lambat. Saya nak kena Okey. Baik. Ya, jadi siapa-siapa nak request lagu besok boleh saya perdengarkan. Hari ni boleh request. Okey. gitu, siap Rindu boleh request Madinah untuk ada besok. Sumayah. Rindu Madinah, Lagu saya tu Sumayah. Okey. Lagu je. Lagu je. Jangan salah, pandangan tu pandangan bahaya. Sekarang ni orang perempuan satu Malaysia tengah sensitif ni. Ya, betul. Jangan sebut. Tengah sensitif. Okey, baik. Sepohong kayu. Baik. Sebab semalam ada pilih lagu Selimut Putih Ustazah. Okey. Saya cubalah Ustazah. Untuk selimut Hari ni sakit putih. perut, jadi suara perut tak keluar. Okey, Jadi kita suara tekak je keluar. Okey, baik. Jadi faham lah Dia bukan Penutup. hari ni je, hari-hari pun macam suara perut tak keluar. Okey. Ya. Biasanya lagu ni mula dulu, kalau dulu Rabbani dulu dia nyanyi, dia keluar petir lah. Macam tu. Dulu Okey. lagu lama kan. Ya. Okey, semua bersama-sama Selimut Putih. Ya. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan dan kedinginan. Seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan dan kedinginan. Muka tu Encik, sebab ni lagu ni lah Encik macam senyum-senyum. Ya. Ini lagu yang sayu, sedih, bimbang, takut. Ya. Kena menjiwai. Menjiwai. Okey. Baik. Tadi tak jiwa. Okey. Dah tarik nafas. Tiada lagi gunanya harta, kawan karib sanak saudara. Tiada lagi gunanya harta, kawan karib sanak saudara. Jikalau ada amal di dunia, itulah hanya pembela kita. Jikalau ada amal di dunia, itulah hanya pembela kita. Janganlah mahu disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Janganlah mahu disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Sedarlah diri, tahu diuntung, sebelum masa keranda diusung. Sedarlah diri, tahu diuntung, sebelum masa keranda diusung. Datang masanya insaflah diri, selimut putih pembalut badan. Datang masanya insaflah diri, selimut putih pembalut badan. Tinggal semua yang dikasihi, berjuanglah hidup sepanjang zaman. Tinggal semua yang dikasihi, berjuanglah hidup sepanjang zaman. Masya Allah. Masya Allah. Subhanallah. Allahu Akbar. Walaupun lari apa semua, pitching tetap Tapi terbaik sedap kan? pada ustazah. Okey kan? Macam tak apa sedap. Kenapa kamu tak nangis semua ni? Itulah macam sedap macam tu. Nada Murni, penyanyi lagu asal dah Nada Murni. Ustaz Asri. Ustaz Asri Arwah. Ustaz Asri Nada Murni. Masya Allah. Tuan-puan dimati Allah sekalian, insya Allah inilah Ustaz Asri almarhum. Masya Allah.
Subhanallah. Moga lagu yang menusuk hati ini memberikan sedikit di dalam hati kita ingat tentang sedap, kematian. 10/10, 100/10. Tengok markah. Tengok semua bagi Terbaik markah Ustaz. pada saya. Sedap. Unilah saya. Saya rasa diorang, Dapat 100,000 ni. saya rasa tadi masa Encik nasyid diorang mute. Aduh. 200/10. 100,000. 1 juta. Tengok saja. Ada komposer nak buat lagu dengan sama saya. ada dia mute ataupun dia buat paling rendah sekali. Masya-Allah. Suara. Esok lagu apa esok? Okey, 5. Okey, tak apa. Esok ada permintaan apa besok? Permintaan Ustazah, Jaga hati ini. jaga hati ini. Jagalah dah. hati. Tak. Esok Sumaya. Esok Sembahyang. Metallica. Cari satu lagu Metallica. Bahaya Ustazah. Itu bukan lagu nasyid tu. Tak, takut ada yang elok. Ada tak Metallica yang elok? Oh. Gini, Encik kena ini nasyid esok Kita lagu. ekspedisi boleh tahan lagi. Ekspedisi. Okey, esok ekspedisi. Maksudnya cari yang elok. Boleh. Okey ya? UK esok. Ampun. Dijemput pulang besok. Dijemput pulang UK. UKS. Dijemput pulang UK besok. Jadi itu mesti insya-Allah. 10,000 Sebenarnya Ustazah rasa macam mana? Sama ni kan Ustazah minta Ustaz ular, kupas. Lepas tu kan Ustaz macam rupanya inilah Ustaz. Ustaz adalah orang yang berjiwa situ. Rupanya Encik dilahirkan sebagai artis. Ya, dulu ada cerita nak jadi artis. Ya, selepas 43 tahun baru kita tahu sebenarnya Encik perlu kembali kepada apa yang Encik dilahirkan. Saya dilahirkan saya bercakap Encik sebagai artis. So, kita boleh nampak Encik suami dia dapat dirinya ketika dia menyanyi. Cita-cita saya dulu penyanyi. Lepas kahwin tu terbantuk lepas kahwin. Jadi tak dapat sokongan isteri. Isteri dia asyik ceramah je. Sebab isteri dia tahu kemampuan suami. Jadi mungkin sekarang kalau dulu lagi dahsyat, sekarang makin okey. Jadi begitulah ya. Tuan-puan dan puan-puan saya, terima kasih banyak-banyak. Mohon maaf salah dan silap. Kita akan masukkan unsur-unsur hiburan dan bukan orang lain. Kita ada artis yang insya-Allah Look dulu. Ya. Dan saya rasa artis ni memang tak ada orang akan buat album, saya akan buat. Jangan bimbang, saya akan buat album. Ya, album tu simpan dekat rumah saja. Baik. Terima kasih. Mohon maaf saya siap jumpa lagi. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asril insana ila allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim.